Hai, Assalamualaikum and good morning. Hari ini kita akan sambung berkenaan dengan graf fungsi yang mana kita akan belajar macam mana nak bina ataupun melukis graf fungsi. Okey, jadi untuk dapatkan graf fungsi, kita akan ada penyataan ni lah. Dia akan ada satu ayat yang dibagi kepada kita dalam soalan. Contohnya dekat sini, y sama dengan 2x² tolak x tolak 3. Okey, so daripada penyataan ni kita akan cari koordinat bagi graf kita. Yang ni kita dah belajar dalam video sebelum ni lah. Biasanya dia akan bagi salah satu nilai. So, maknanya dia bagi kita nilai x and then kita kena cari y. Ataupun sebaliknya, y dia bagi, kita kena cari x. So, contohnya lah dekat sini, dia dah bagi siap-siap x contohnya. So, dia akan bagi kita lah nilai dia negatif 3. Ni kita kena cari y dia berapa. Negatif 2 apa. So, once kita dah dapat nilai dia semua ni, barulah kita boleh proceed pada next step. Yang ini kita boleh tengok cara-cara nak dapatkan maklumat di dalam video yang sebelum ni yang cikgu bagilah. Sekarang kita nak tengok, selain daripada dia bagi kita ayat penyata dan juga koordinat, dalam soalan juga dia akan bagi kita skala. So, skala ni yang kita akan guna untuk lukis graf nanti. Ada dua skala. Tengok ni, yang pertama ini. Ini. Yang kedua inilah. Yang pertama, dia akan bagi kita skala pada paksi X. So, bila kata paksi X, paksi dia akan melintang. So macam ni. Akan ke sini. So, ini adalah paksi X lah. Alright. Katakan 2 cm kepada 1 unit. So, dalam kertas graf baru kamu akan nampak lah 2 cm tu. Tapi secara generalnya, secara umum, kamu akan tahu kalau 2 cm kepada 1 unit, maksudnya setiap senggat ni mewakili 1 unit. Contohnya kalau nilai dia kosong kan. Kalau paksi X berjumpa dengan paksi Y, line dia akan jadi nilai dia kosong kat sini. And then senggat yang seterusnya, dia akan jadi 1. And then lepas 1, 2 and then 3. So maksudnya setiap senggat ni bersamaan dengan 1 unit. So itu maksud skala 2 cm kepada 1 unit. Setiap senggat ni adalah mewakili 1 unit. Next, skala pada paksi Y. Skala pada paksi Y, bila paksi Y terus ingat dia menegak. Makin atas dia jadi positif. Berapa skala dia? 2 cm kepada 5 unit. So, 2 cm kepada 5 unit maksudnya setiap senggat adalah 5 unit. So, contoh kat sini, kalau kita buat sini adalah paksi X. Naik atas paksi Y. So, titik persilangan dia ni, nilai dia kosong. So, bila ke atas, ingatnya dia 5 unit. So, 5. And then, naik lagi satu senggat. Tambah lagi 5 lah. So, 10. Naik lagi atas, 15. Macam tu. And then, bila ke bawah, dia akan turun 5 unit. So, jadi negatif 5. And then, turun lagi, jadi negatif 10. So, setiap senggat ni adalah 5 unit. Once kita dah tahu skala, kita dah tahu koordinat, barulah kita boleh buat graf. Dalam periksa, kamu akan guna kertas graf ni. Dia akan bagi kamu kertas graf. And sepatutnya kamu, adalah kertas graf untuk kamu praktis. Pertama, bila dapat kertas graf, dah dapat maklumat. Kamu boleh start lukis paksi X and paksi Y dia. So ini secara general lah cara nak lukis. First kali lukis dulu paksi X. So ni paksi X. And then ni adalah paksi Y. So biasanya kamu akan nampak dia ada garis yang tebal ni kan. And then yang sini yang kurang tebal. So biasanya kita ambil yang tebal ni untuk kita buat paksi. So baru senang nak nampak. Bila dah siap macam ni, terus letak. Bila dia berjumpa, paksi X ni jumpa dengan paksi Y, sini terus akan jadi nilai dia kosong. So kamu dah tahulah bila nilai dia kosong, kalau paksi X makin ke kanan, dia akan jadi positif. Yang ni makin ke atas, paksi Y, dia akan jadi nilai dia positif juga. Bila kamu dah dapat macam ni, macam mana kamu nak tanda skala? Tengok yang tadi. Skala pada paksi X. 2 cm kepada 1 unit. So, setiap ni 1 kan. So, kamu tandalah. Dia kata 2 cm kepada 1 unit. Kamu kena tahu. Daripada sini, yang garis tebal ini. Yang ni tak tebal kan.
And then yang ni pun tebal. So daripada sini pergi sini kita consider sebagai 2 cm. Okay. Daripada satu petak pergi satu petak ni 2 cm. So tak adalah kamu ambil pembaris dan ukur berapa cm ni. So just ikut kotak ni saja. So tetap ni 2 cm. Jadi dia kata 2 cm kepada 1 unit. Terus letaklah yang ni 2 cm. Okay, and then yang ni 2 cm. Ni 2 cm. Ni 2 cm. Okay, bila 1 unit tulis. Lepas kosong 1, 2, 3, 4. Okay, bila ke belakang sama juga. Okay, setiap 2 petak ni bersamaan dengan 2 cm. Okay, letak senggat. Tak senggat. Okay, macam ni. Okay, and then tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, so dah dapat paksi X punya skala. Okay, paksi Y kita tengok. Skala dia 2 cm kepada 5 unit. Okay, 2 cm kepada 5 unit. So, sama juga macam tadi lah. 2 cm maksudnya 2 kotak kan. Ni 2 kotak. So, buat senggat dulu. Okay, macam ni. Okay, yang ni ke bawah dia 2 kotak. Then 2 kotak. Okay, dan next lah. Okay, dia kata 2 cm kepada 5 unit. So, lepas kosong 5. Tambah 5, 10, 15, 20. 25 contohnya. And then ke bawah lepas kosong. Negatif 5, negatif 10. Dah settle. Kita dah dapat dah skala kita. Barulah kita masukkan maklumat kita. Okey, ini adalah maklumat yang pertama. Kotak 1 adalah maklumat pertama. Negatif 3 dengan 18. Okey, ni lah. Negatif 3 dengan 18. Kita kena cari. Okey, dia kata paksi X tadi negatif 3. So, negatif 3 tengok kat paksi X. Mana negatif 3? Okey, so belah sini lah. So, ni negatif 3. Okey, paksi Y dia 18. Okey, jadi macam mana nak cari 18? Okey, paksi ni negatif 3 ni naik ke atas lah. Naik ke atas. And then, kita nak cari paksi Y 18. So, sini ada 15. Sini adalah 20. Okey, maksudnya berapa banyak beza kat situ? 15 ke 20 ada 5. So, bila macam ni, 15. Okey, kita kena tengok kotak-kotak kecil dia. Okey. So, kalau 15. Sorry, ni 15. Pergi 16, 2 petak. Pergi 17, 2 petak kecil. Pergi 18, 2 petak. Pergi lagi 2 petak, 19. And then 20. So, sekarang dia nak Y 18. So, 15, 16, 17, 18. So, 18 dekat sini. Bila dah dapat, kita gariskan. Okey, garis. Okey, ni kamu guna pembaris lah kan. Okey, and then sampailah dia bertemu dengan yang negatif 3 tadi. Negatif 3 ni. Okey, negatif 3 bawa naik atas. Okey, 18 ni bawa ke sini sampailah diorang berjumpa. So, korang akan dapat lah. Ini adalah untuk paksi yang pertama. Okey, sama tak? Okey, tengok balik. Okey, X negatif 3. Okey, betul. Ni X. Paksi X negatif 3. Y 18. Okey, so 18 betul ini. Alright. And then bila dia jumpa, okey, dah settle satu kotak. And then pergi kat kotak yang seterusnya. Negatif 2 dengan 7. Okay, so paksi X dia negatif 2. Okay, tengok paksi X. Okay, negatif 2 dia ni lah sebelah negatif 3 kan. Ini. Okay, lepas tu pair dengan Y. Y dia adalah 7. Okay, tengok mana 7. Okay, 7 adalah antara 5 dengan 10. So, naik satu nombor dia akan naik 2 petak. So, 5. Okay, 2 petak. Okay, 6 sini. And then 6 naik 2 petak, 7. 7 sini. Okay, bila dah dapat 7 dekat sini, terus okay, bawa ke hujung. Sebabnya dia nak jumpa dengan 2 tadi. Negatif 2. Okay, so korang akan dapat dekat sini. And then samalah juga dengan soalan lain. Okay, contoh yang ni lah. Yang seterusnya nak dapat sini pula. Dia bagi paksi X negatif 1
Y sama dengan 0. So, negatif 1 mana paksi X? Okay, sini. Okay. Paksi Y. Paksi Y. Mana 0? Dekat sini. So, 0 sini. Negatif 1 sini. So, bawa sampailah berjumpa. Dia akan jadi dekat sini. Okay, then next kita akan buatlah sampai habis. Bila dah habis, kita akan sambung garisan ni. So, macam ni lah kita akan sambung. Okay, sambung ni bukan guna pembaris tau. Just guna tangan kita je. And then sampailah dekat mana. Sampai kita habis plot ni. And then jadilah satu graf. Okay. So, itu sahaja berkenaan dengan graf fungsi. Okay, dapat tahu ni, dapat skala, masuk skala. And then plotkan ikut koordinat di dalam maklumat ini. Buat satu-satu. Dah siap, kita sambung setiap garisan dia. Itu saja.